Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita akan masuk satu pelajaran baru kita sebut sebagai jumlah, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Apa dia jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah ni? Baik, tuan-tuan dengar elok. Saya cuba jelaskan pada tuan-tuan ikut kaedah yang selalu digunakan dalam sistem Al-Furqan ya. Baik, yang pertama sekali apa dia makna jumlah Baik, kita akan letak ke tepi sekejap perkataan jumlah tu, kita akan guna perkataan yang lebih sesuai, yang lebih memudahkan tuan-tuan ya. Jumlah ni sebenarnya artinya ialah rangkap. Dalam konteks bahasa Arab, dalam konteks kita belajar nahwu bahasa Arab, jumlah tu sebenarnya kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu dia ialah rangkap. Tuan-tuan faham kan rangkap? Rangkap ni kalau ayat tu panjang, jadi ayat tu akan dipecahkan mengikut rangkap. Kadang-kadang ada 2 rangkap, kadang-kadang ada 3 rangkap, kadang-kadang ada 5 rangkap, tak kira ada banyak rangkap dalam satu ayat pun tak ada masalah. Tapi kita pisahkan dia dengan rangkap-rangkap. Baik. Banyak rangkap dalam Al-Quran yang dia dipisahkan dengan tulisan kecil dekat atas kalimat tu. Kadang-kadang sod lam ya, kalau tuan-tuan biasa nampak. Kadang-kadang qaf lam ya, kan? Kadang-kadang adalah kalimat tulisan-tulisan kecil kat atas tu. Biasanya di situ ialah rangkap. Biasanya. Tapi kadang-kadang ada juga rangkap yang tidak dipisahkan dengan tulisan kecil kat atas tu. Jadi sebenarnya saya nak bagi tahu dengan tuan-tuan apa dia rangkap. Baik, rangkap ni macam ni tuan-tuan Katalah dalam ayat tu panjang. Saya bagi tuan-tuan contoh dalam bahasa Melayu dulu, yang tuan-tuan mudah Katalah ayat tu panjang tau. Ayat tu gini Ahmad dia pergi ke kedai, dia membeli sebuku roti, dia berjumpa dengan Ahmad. Dia berjumpa dengan Ali lah Ahmad dia pergi ke kedai, dia membeli sebuku roti, dia berjumpa dengan Ali. Tu rangkap, ada 3 rangkap tak? Ahmad dia pergi ke kedai, Zah potong. Tu rangkap pertama, itu jumlah yang pertama. Maksud dia dia membeli sebuku roti. Itu jumlah yang kedua, itu rangkap yang kedua. So rangkap yang ketiga, jumlah yang ketiga dia berjumpa dengan Ali. Gitu Itu yang kita panggil sebagai rangkap tuan-tuan. Saya bagi tuan-tuan satu contoh. Tuan-tuan semua hafal ayat ni. Katalah ayat ketiga daripada surah Al-Baqarah, allazina yuqimuna salata, allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ada 3 rangkap dekat situ. Allah sedang menjelaskan siapa dia orang bertakwa kan. Ayat yang kedua tu, zalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin kan. Itulah kitab yang tiada keraguannya, petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Tu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga ni yang saya nak jelaskan siapa dia orang yang bertakwa? Allazina yu'minuna bil ghaib. Itu rangkap yang pertama, iaitu orang-orang yang beriman kepada yang ghaib. Kemudian apa lagi karakter yang kedua? Wa yuqimuna salata, dan mereka mendirikan solat. Tu rangkap yang kedua. Rangkap yang pertama tadi, orang ni percaya kepada yang ghaib kan. Rangkap yang kedua ialah mereka mendirikan solat. Inilah ciri-ciri orang bertakwa. Rangkap ketiga apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ni ciri yang ketiga. Apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka nafkahkan. Ni 3 ciri. Jadi dalam satu ayat tu tuan-tuan, kita bukan nak cerita pasal tafsir dia. Tuan-tuan semua dah tahu tafsiran ayat tu. Tapi saya nak cerita tentang rangkap. Jadi dalam ayat yang ketiga tu dia ada 3 rangkap. Hari ni kita akan balik pada surah Al-Baqarah. Kita tinggalkan sekejap surah Al-Muzammil tu kita ambil sebab kat situ ayat dia pendek-pendek. Semua satu ayat, kebanyakannya satu rangkap. Tapi nanti tuan-tuan tak dapat gambaran apa makna rangkap. So kita balik sekejap surah Al-Baqarah tuan-tuan Jadi tuan-tuan itu yang kita panggil sebagai rangkap. Jadi tuan-tuan kena tahu makna dia. Sebab tu setiap kali pengajian kita, perkara pertama tuan-tuan kena faham ayat tu dulu, betul tak? Saya make sure tuan-tuan faham ayat tu betul-betul dulu, baru kita masuk soal teknikal. Jadi tuan-tuan nak faham rangkap ni, tuan-tuan kena follow, tuan-tuan kena faham ayat tu dulu. Jadi tuan-tuan baru tuan-tuan boleh potong-potongkan rangkap tu kan. Selalu kita gunakan setiap perbahasan kita, saya potongkan rangkap dia. Okey, kita baca rangkap ni, kita baca rangkap ni. Itu rangkap lah tu. Jadi macam ni tuan-tuan nak kenal lah. Sekarang ni lah kita sedang bahaskan Jadi tuan-tuan kena faham ayat tu dulu. Jadi tuan-tuan potong-potongkan rangkap dia, tu maksud saya Baik tuan-tuan rangkap ni tuan-tuan semua kaedah nahwu dia hanya dicakupi dalam rangkap tu saja. Siapa pelaku dia, ada atau tidak maf'ulun bih, ni rujuk pada siapa. Dia hanya dicakupi dalam rangkap tu, dalam satu. Kita boleh consider satu rangkap tu ialah satu rumah. Jadi semua orang dekat dalam rumah tu, ayah dia, ibu dia, adik dia, abang dia, semua dekat dalam rumah tu lah. Kemudian masuk rangkap yang kedua, dia ada ayah lain, ibu lain, mak lain, ada anak, ada adik lain, ada kakak lain. Masuk rangkap ketiga, dia ada mak lain, bapak lain. Rumah-rumah lah, rumah-rumah. Bukan satu ayat tuan-tuan, satu rangkap. Jadi dalam satu rangkap itulah dia. Mana abang dia? Ni abang dia. Mana adik dia? Ni adik dia. Mana kakak dia? Dia tak ada kakak. Tak kira lah, tak ada kakak, tak ada lah. Ni satu rumah.
Ini rumah yang kedua, ini rumah yang ketiga. Jadi semua hal yang berkaitan dengan nahwu, mana pelaku dia, mana perbuatan dia, apa ganti nama diri dia, rujuk pada siapa, kita bahaskan dekat dalam rumah itu saja, tuan-tuan. Ada atau tidak maf'ulun bih, itu semua dekat dalam rumah dia. Kemudian bila habis, kita potong masuk rumah yang kedua. Kita cari pula mana fi'il dia, kalimat perbuatan dia mana. Lepas tu apa ganti nama diri dekat dalam tu, rujuk pada siapa. Kadang dia rujuk pada siapa tu tidak ditulis dekat dalam rumah. Tak ada, sudahlah. Yang penting kita tahu perbahasan nahwu kita hanya dekat dalam rumah tu saja. Tuan-tuan faham tak? Dia ada rangkap ni, kita boleh ibaratkan rumah-rumah dekat dalam rumah-rumah dekat dalam ayat yang panjang. Kalau ayat tu panjang lah, kadang-kadang satu ayat tu ada satu rangkap ni, tak apalah. Sebab tu kita kena pindah surah Al-Baqarah, sebab Al-Baqarah ni banyak contoh yang baik untuk pelajaran rangkap. So tuan-tuan, rangkap pertama ialah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kan kita tanya apa fi'il dia, yu'minuna. Apa ganti nama diri dekat dalam yu'minuna, mereka beriman. Mereka rujuk pada siapa? Rujuk pada alladzina. Semua dekat dalam rumah tu. Semua dekat dalam satu rangkap. Tuan-tuan faham tak rangkap ni? Faham ke tidak? Ya. So tuan-tuan, hari ni kita nak bahas tentang rangkap. Saya nak tuan-tuan boleh pisah-pisahkan rangkap. Saya nak balik kepada surah Al-Baqarah. Mungkin saya akan cari ayat yang baru daripada surah Al-Baqarah yang panjang sikit. So tuan-tuan, kita ambil dulu lah, kita bahaskan tentang ayat yang ketiga dan ayat yang keempat daripada surah Al-Baqarah ni, tuan-tuan. Kita pisah-pisahkan rangkap dia, insyaAllah. So tuan-tuan bersedia dengan surah Al-Baqarah ayat yang ketiga dan ayat keempat. Kita akan bahaskan tentang ayat tersebut, insyaAllah.